Ya, Yang Muhammad Gombak, saya dimaklumkan Yang Muhammad telah pun selesai berucap 10 menit dan tinggal 10 menit lagi. InsyaAllah. Datuk Yang di-Pertua, Gombak, minta laluan. Minta laluan. Bagi peluang pada saya sekali. InsyaAllah saya bagi peluang. Bagi saya lajak dulu. Okey. Datuk Yang di-Pertua, untuk melaksanakan agenda martabat dan melaksanakan reformasi parlimen ini, kita perlu meneliti semula beberapa peraturan dewan yang agak lesu dan tidak progresif. Kerana kita tidak mahu tekad Yang di-Pertua untuk berubah, bukan sahaja dalam reka bentuk dan desain jubah yang dipakai, tetapi yang lebih penting ialah soal pengendalian Majlis Mesyuarat yang merupakan satu permulaan yang baik untuk membudayakan amalan demokrasi berparlimen yang menjamin prinsip keadilan dan hak bersuara. Sebab itu saya menyeru supaya Datuk Yang di-Pertua, mari kita ubah. Kita mereformasi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan Datuk Yang di-Pertua, siapa lagi? Sama-sama. Ini kalilah. Pertama, konsep undi bersurat yang digunakan semasa pemilihan Yang di-Pertua baru-baru ini tidak menjamin elemen kerahsiaan undi dan terdedah kepada manipulasi dan tekanan politik. Saya sedia maklum ada beberapa teman ahli parlimen Barisan Nasional yang sedia berubah. Tetapi bila undi itu dibuat secara terbuka, tekanan politik datang daripada atas, pastinya mereka tidak berani merubah. Maka kalau ada usaha untuk merubah sistem mengundi dalam Dewan ini, saya percaya kita dapat menyuburkan sistem demokrasi, khususnya elemen ketelusan dan kerahsiaan dalam pengundian yang akan diadakan. Yang kedua, saya juga ingin mencadangkan Peraturan Mesyuarat 22/2, di mana setiap ahli yang berhormat dikehendaki memberikan pemberitahuan bertulis dengan setiap pernyataan dan diserahkan kepada Setiausaha Dewan tidak lewat daripada 14 hari sebelum mesyuarat dimulakan. Yang ini saya minta dipinda, kerana pertanyaan jawab lisan yang perlu dihantar begitu awal, menyebabkan kita tidak dapat menggarap isu-isu semasa yang muncul sebelum Dewan mula bersidang. Sebagai contoh, ahli-ahli Dewan Rakyat baru-baru ini tidak dapat mengemukakan soalan berhubung darurat Jerbu. Malahan, Kerajaan Persekutuan juga terlepas pandang untuk menasihati Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memasukkan satu bab di dalam teks titah diraja berhubung keadaan darurat Jerbu yang berlaku. Maka kelembapan dan kealpaan ini tidak boleh bertapak dalam sistem parlimen kelas dunia, khususnya apabila kita ada menteri baru yang diberikan amanah untuk menjaga sidang Dewan. Kalau kita melihat amalan negara-negara maju seperti di New Zealand dan Australia, mereka memperuntukkan waktu kurang daripada 3 hari untuk ahli parlimen mengemukakan soalan lisan. Dan saya percaya apabila perkara ini dilakukan, ianya dapat memastikan kepentingan rakyat dan juga negara agar kita dapat berbincang persoalan rakyat yang berlaku sebelum persidangan Dewan bermula. Yang ketiga, saya juga ingin mencadangkan supaya tempoh perbahasan untuk Yang Berhormat Ketua Pembangkang juga harus kita teliti dan dipandang serius. Mungkin hari ini permatang pauh, mungkin selepas ini baling. Kita tidak tahu selaku Ketua Pembangkang. Tetapi peranan Ketua Pembangkang itu cukup penting, walaupun Peraturan Mesyuarat 35/7 membolehkan Yang di-Pertua menghadkan masa perbahasan. Tetapi kalau kita merujuk kepada House of Commons, amalan di sana dan juga SKME, jelas perkara ini tidak terbatas kepada Ketua Pembangkang dan perkara ini saya harap dapat diteliti semula.
Saya juga ingin membangkitkan soal tuntutan kenaikan allowance. Saya mencadangkan dalam usaha melaksanakan reformasi institusi parlimen, kita tidak seharusnya terlalu banyak bergelut tentang tuntutan kenaikan allowance dan kemudahan ahli parlimen sahaja. Tetapi kita juga perlu membahaskan pembaharuan berhubung faedah yang dapat dinikmati oleh rakyat menerusi ahli Dewan Rakyat. Sebagai contoh, saya mencadangkan supaya siapkan kemudahan penyelidikan yang lebih menyeluruh, ruang kerja yang lebih kondusif untuk ahli-ahli Dewan Rakyat. Sekarang ini Pakatan Rakyat mempunyai 89 ahli parlimen, tetapi kita hanya ada satu ruang pejabat di tingkat 14. Dan saya berharap perkara ini dapat diteliti semula, selain daripada kemudahan pembantu peribadi yang dapat membantu ahli-ahli Dewan Rakyat untuk hadir di Dewan dengan persiapan yang rapi, dan sekaligus ianya dapat membawa amanah dan aspirasi rakyat dalam konteks perbahasan di Dewan yang mulia ini. Datuk Yang di-Pertua, demokrasi sesebuah negara juga harus dilihat dalam konteks keupayaan kita untuk membicarakan soal hak asasi manusia yang terus dicabuli dan undang-undang drakonian ini terus dilaksanakan. Tekad keadilan dan pakatan rakyat tuntas untuk menyuburkan agenda reformasi demi pengukuhan demokrasi di Malaysia. Justru saya menggesa kerajaan untuk meneliti semula beberapa undang-undang yang dianggap mengekang hak asasi serta kebebasan rakyat seperti Akta Penerbitan dan Mesin Cetak, Akta Hasutan, Akta Perhimpunan Aman dan Akta Kesalahan Keselamatan. Sukacita saya mengingatkan kerajaan bahawa perihal hak asasi manusia ini bukan sahaja menjadi perhatian masyarakat dunia tetapi juga dalam negara. Dan kalau kita melihat Human Rights Watch World Report 2013, mereka telah menyatakan kritik yang agak keras terhadap Akta Kesalahan Keselamatan 2012 kerana telah melanggar Universal Declaration of Human Rights 1948. Dan undang-undang ini dianggap meneruskan budaya penindasan yang menjadi ruh ISA 1960 yang dikuatkuasakan sebelum ini. Justru itu adalah menjadi kewajipan kita yang berperanan sebagai penggubal dasar untuk memastikan lunas demokrasi, hak asasi dan kebebasan rakyat dapat diteruskan. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, ketimpangan sistem pilihan raya di Malaysia juga berpunca daripada gerrymandering yang didalangi oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dengar dulu. Persempadanan bahagian pilihan raya dibuat secara tidak adil dan tidak memenuhi prinsip sistem demokrasi berperwakilan. Sebagai contoh, Parlimen Subang mempunyai jumlah pengundi seramai 128,543 orang. Sementara Parlimen Putrajaya hanya 15,000. Jadi Putrajaya jangan menunjukkan jaguh sangat dalam Dewan Rakyat ini. 15,000 sahaja. Yang amat, ya, kawasan Beluran 24,000 pengundi, tetapi keluasan hampir separuh daripada negeri Selangor. ya. Itu pun tak adil namanya. Lebih mudah kalau wakil rakyat tu baik macam Timbalan Yang di-Pertua, saya ingat tak ada masalah. Ya. Dia boleh uruskan perkara itu. Gombak 123,000. Sebab itu konsep undi popular ni jangan kita perlekehkan. Tanjung Karang bangun ya, Mat. Dia sebab sekarang kurang bekerja, Datuk Yang betul. Tapi saya bagi peluang lah. Saya nak beritahu Gombak. Betul lah undinya banyak. Tapi berapa luas Gombak? Boleh bagi tahu dalam Dewan ni? Berapa luas, berapa kilometer persegi Gombak? Saya nak beritahu Tanjung Karang, kita punya kawasan
763.53 kilometer persegi. Gombak berapa? Gombak punya kawasan. Saya nak beritahu Tuan Berhormat kalau tak tahu. Dalam 268 kilometer persegi je. Setengah hari barang dah habis dah. dalam sistem demokrasi, bila kita mengundi bukan ikut keluasan kawasan. Kita mengikut sokongan rakyat. Kalau rakyat itu tahu parti ini parti yang amanah, bertanggungjawab, dia sokong. Sebab itu konsep undi popular itu penting. Ya benar Barisan Nasional mendapat 133 kursi, tapi hakikat yang Tanjung Karang tak boleh nafikan, sokongan rakyat merudum, merosot terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Tinggal 47%. Pertatan bangun. Kalau saya malu nak jadi Perdana Menteri dalam keadaan kerajaan aku kerajaan minoriti, parti aku parti minoriti. Saya mahu jadi Perdana Menteri sebuah kerajaan majoriti yang mendapat sokongan rakyat yang terbanyak. Nak bagi putatan yang Muhammad. Putatan ni banyak masalah tapi tak berani. Jadi nanti saya jadi Tak bagi apa lah. yang saya nak cadangkan, Putatan dulu lah, putatan. peranan SPR itu, ya, Gombak seolah-olah Muhammad. nanti, Putatan nanti saya bagi Gombak tak bagi jalan ya Muhammad. lain kali lah. Peranan SPR, ya, sewajarnya lebih tertumpu kepada urusan pengendalian pilihan raya dan tidak dibebankan dengan tanggungjawab mengemukakan syur persempadanan baru. Ini saya nak cadangkan. Kalau tidak, peranan SPR di Malaysia ni semua dirumuskan, dibebankan. SPR menguruskan pilihan raya. SPR mencadangkan sempadan pilihan raya. SPR menjemput orang Bangla menjadi pengundi. SPR menggunakan dakwat yang tidak kekal. Jadi kalau ini berlaku, kita tidak ada sistem semak dan imbang bagi kepentingan demokrasi dalam negara. Baru-baru ini saya bersama PSC, ya, wakil Kapit pun ada. Kita bagilah laluan. Tak bagilah Muhammad, tak bagi. Kita kawan, kita selalu pergi Sabah. Baru-baru ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke Eropah dengan Yang Berhormat Kapit. Kita sempat mengunjungi. Dah lama ke? Baru lagi tahun yang lalu. Ya. Kali ini saya akan bawa Tuan Yang di-Pertua. Kita sempat berkunjung ke Boundary Commission for England. Ya. Masa itu Rasah, sekarang Seremban pun ikut. Kuala Kerai pun ikut. Tapi kita pergi bekerja. Kita bukan main golf, kita bukan shopping, kita kerja. Kita sempat mendapat taklimat daripada Boundary Commission for England, di mana amalan di sana Suruhanjayanya berperanan untuk menguruskan pilihan raya, tetapi Boundary Commission bertanggungjawab untuk mengemukakan syur-syur sempadan baru kepada kerajaan Britain. Maka saya mencadangkan Yang Berhormat Menteri yang baru diberikan tugas supaya meneliti perkara ini dan dapat membentuk satu Suruhanjaya bagi meneliti sempadan-sempadan baru dalam pilihan raya yang akan datang. Gombak, sebelum balik kepada tajuk yang lain. Ya Muhammad, 10 minit pun dah habis ya Muhammad. Boleh. Terima kasih Gombak. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Gombak ni orang yang baik. Memang orang baik. Dia selalu melawat ke Sabah, berjumpa dengan kawan-kawan mereka di sana, tidak pernah jemput saya. Soal yang bahawa apabila Pakatan Rakyat memerintah, dia akan mengubah persempadanan pilihan raya, yang mana juga bersetuju cadangan bahawa Sabah dan Sarawak ini harus mendapat 1/3 kursi. Tapi perbahasan Yang Berhormat ni seolah-olah lain pula lagi, bercanggah dengan kenyataan yang dibuat terlebih dahulu. Kononnya one vote one value. Belum habis ya Gombak. Saya habiskan dulu. Jadi kalau sekiranya cadangan Gombak one vote one value ni, berapa agaknya kursi tinggal di Sabah? Kalau mengikut pembahasan Yang Berhormat, mungkin 3 kursi Sabah Sarawak. Sarawak mungkin 5 kursi. Itu tujuan Yang Berhormat.
Sabah dan Sarawak, apa yang telah kita muktamadkan dalam perjanjian pembentukan Malaysia itu kita akan hormati. Sebab itu kita mahukan satu Suruhanjaya yang baru, Suruhanjaya Persempadanan Semula ataupun Boundary Commission, dan antara kriteria yang diguna pakai di Britain ialah pertimbangan electoral quota and 5% rule, geographical size, special geographical consideration, local government boundaries, boundaries of existing constituencies and local ties. Ini semua garis panduan yang telah ditetapkan. Jangan ikut peranan SPR hari ini. Bincang dengan Ketua UMNO bahagian, dia tengok mana kawasan dia nak kalah, dia potong. Berbagai bentuk ada. Ada yang bentuk ya. Yang berhormat Arau backbenchers atau menteri? Kalau yang berhormat berminat jadi backbencher, saya boleh mencadangkan kepada Dewan. Jawab dulu. Untuk Jawab dulu, saya boleh tak kesal. Sebab rakyat Sabah dia dengar. Masa dah habis. Ya. Masa Jawab dah habis, dulu. ya. Batu. Ya, Gombak, saya ingin dapat pandangan dari Gombak. Bukankah Putatan dan juga parti-parti dia, APCO dan PBS, juga mangsa gerrymandering ini? Mereka sepatutnya dapat majoriti sebab manipulasi UMNO ini mereka sudah hilang saya majoriti. minta penjelasan Dan saya daripada tidak Gombak. Putatan tak boleh macam ni, Putatan. adukan perkara ini untuk mendapatkan keadilan untuk parti dia sendiri. terima kasih Gombak Batu. boleh habiskan, Gombak. Ya, insya-Allah. Terima kasih Datuk. Saya setuju yang Batu. Putatan ni bukan mangsa dalam konteks gerrymandering saja, dia mangsa dalam semua keadaan, ya. Akhirnya Datuk Yang Dipertua, saya ingin menyentuh satu perkara yang agak penting, iaitu TPPA, ya. Dan saya percaya rakyat Malaysia mengikuti perbahasan mengenai hasrat kerajaan pusat untuk menandatangani TPPA ini. Cuma ada beberapa perkara yang menjadi concern ataupun keprihatinan dalam perbahasan ini yang saya tumpukan kepada 3 perkara. Pertama, soal ketelusan. Yang kedua, soal fabrik sosial, dan ketiga, soal federalisme. TPPA ini yang kita sedia maklum adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas yang bersifat plurilateral ataupun multilateral dengan penyertaan 12 negara. Matlamat utama TPPA adalah untuk menjana kerjasama strategik dan konstruktif antara negara-negara pesisiran lautan Pasifik demi melestarikan kedudukan ekonomi negara masing-masing. Kebimbangan rakyat hari ini ialah TPPA ini berpotensi untuk mengancam kedaulatan negara atas nama kebebasan perdagangan dan pelaburan. Kita memahami aspek kerahsiaan dalam satu-satu rundingan antarabangsa yang bersifat plurilateral. Namun adalah menjadi hak rakyat dan ahli-ahli Dewan Rakyat untuk mengetahui butiran yang diperbincangkan serta dipersetujui oleh kerajaan. Hal ini penting untuk memastikan proses semak dan imbang serta perbincangan yang lebih konstruktif berlaku demi kepentingan rakyat. Soal ketelusan dan accountability adalah signifikan dalam isu rundingan ini. Isu ketelusan ini bukan saja melibatkan ketelusan di antara kerajaan dan rakyat, tetapi juga ketelusan dan accountability di antara kumpulan-kumpulan perunding yang mewakili negara. Rundingan FTA dan TPPA ini melibatkan perkara-perkara khusus yang dirundingkan secara terperinci. Maka akhirnya, selain daripada mandat dan prinsip yang telah ditentukan oleh kerajaan, kejayaan proses rundingan ini bergantung kepada kebolehan kumpulan-kumpulan perunding yang mewakili negara, termasuk kebijaksanaan menteri dan timbalan menterinya. Maka saya ingin mencadangkan supaya kerajaan bertanggungjawab untuk mendedahkan nama-nama kumpulan perunding yang sepatutnya terdiri daripada mereka yang mempunyai kepakaran, kemahiran dan kompeten dalam bidang tersebut. Saya tidak mahu berulangnya peristiwa Pulau Batu Putih
kerana kelemahan kumpulan perunding yang mewakili negara menyebabkan kita hilang Pulau Batu Putih. Mata kita putih, pulau terlepas. Yang dapat batu. Yang kita dapat Middle Rock. Walaupun yang kita perjuangkan adalah Pulau Batu Putih, akhirnya Pulau Batu Putih menjadi milik negara Singapura. Malaysia mendapat batu saja. Itulah putatan. Ya, habiskan. Maka saya berharap kumpulan perunding ini benar-benar mempunyai kemahiran dan kepakaran. Dan dalam hal rundingan antarabangsa ini, saya nyatakan saya lebih yakin dengan mantan Menteri MITI yang lalu, Rafidah Aziz, dalam konteks keupayaan beliau yang mempunyai kepakaran dan kemahiran di meja rundingan. Dan saya, walaupun saya mengiktiraf kemahiran dan kemampuan pegawai-pegawai di MITI, tetapi saya maaf tidak ada keyakinan terhadap menteri dan timbalan menteri dalam urusan mempertahankan hak negara pada hari ini. Datuk Yang di-Pertua, MITI juga telah meminta UNDP mengadakan cost benefits analysis. Kerajaan telah menyatakan bahawa hasil daripada analisa ini menunjukkan ekonomi Malaysia akan mendapat kelebihan jika memasuki TPPA. Namun, selain daripada cost benefit analysis, saya ingin bertanya, apakah kerajaan telah mengadakan regulatory audit bagi memastikan tiada percanggahan antara agensi kerajaan, kementerian dan juga negeri. Satu lagi persoalan ialah tentang apakah hasil perjanjian ini bakal mewujudkan income equality ataupun menambah jurang pendapatan. Kita bimbang sekiranya pusingan perniagaan dalam sektor perdagangan bebas ini akhirnya akan memberikan manfaat kepada syarikat-syarikat gergasi dan menutup peluang syarikat-syarikat kecil Bumiputera untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Yang Amat, habiskan Yang Amat. Saya ingin menyentuh sedikit saja lagi yang Datuk Betul minta izin tentang sektor IKS yang juga merupakan salah satu sektor ekonomi penting, khususnya di kalangan golongan Bumiputera di Malaysia. Menurut TPPA ini, ataupun IKS akan mendapat kesan langsung. Namun persoalan yang perlu diperbahaskan adalah kesediaan syarikat-syarikat mikro tempatan untuk bersaing dengan SME dari luar negara, termasuk Amerika Syarikat, Australia dan Singapura. Malahan kesenjangan atau disparity of definition untuk SME di Malaysia dan negara maju akan menyebabkan syarikat mikro di Malaysia ini akan tewas dalam persaingan. Sebab definisi SME di Amerika Syarikat ialah 1,500 orang pekerja. Di Jerman 255 orang pekerja. Di Malaysia 150 orang pekerja. Maka kalau definisi ini juga ada kesenjangan, bagaimana kerajaan dapat menjamin syarikat-syarikat IKS Bumiputera dapat bersaing dengan pasaran terbuka? Saya dimaklumkan bahawa rundingan sektor SME ini telah pun selesai dan tidak akan dirundingkan. Maka saya berharap kerajaan akan mendedahkan butiran rundingan yang melibatkan negara supaya kita dapat meneliti terma dan butiran rundingan sama ada benar-benar dapat memberi manfaat kepada IKS tempatan. Akhirnya, Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh soal... Yang Amat, habiskan Yang Amat. Ya, habiskan. Tentang isu federalisme. Sebab salah satu daripada 29 chapters yang terkandung dalam TPPA adalah berhubung dengan bab perkhidmatan ataupun service chapters. Di bawah tajuk ini ada satu klausa yang bertajuk Domestic Regulation Discipline, dan klausa ini sebenarnya boleh menjejaskan pelaksanaan dasar kerajaan negeri. Maka persoalan saya ialah, apakah kerajaan persekutuan telah mengadakan rundingan dengan kerajaan-kerajaan negeri? Kerana sebaik sahaja TPPA ini ditandatangani, ianya akan memberikan kesan langsung kepada kerajaan negeri. Soal pengeluaran lesen di peringkat PBT, soal industri air yang dikuasai oleh kerajaan negeri, semuanya ini akan memberikan kesan kerana
alasan TPPA ialah menggunakan non-trade discriminatory yang pastinya akan memberikan kesan negatif kepada kerajaan negeri. Ya, Akhirnya, terima kasih, Yang Berhormat Ahmad. Datuk Speaker, saya berdoa supaya ahli-ahli yang berhormat yang diangkat dalam sesi kali ini dapat memikul amanah ini dengan baik demi kemajuan negara dan kemakmuran rakyat keseluruhannya. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua.